Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan tentang dalil yang kedua, iaitu as-sunnah, hadis Nabi SAW pada tajuk Anwa'us sunnah wa min haitsu mahiyatuha. Kita bincangkan tentang jenis sunnah dari aspek mahiyah. Sunnah itu sendiri, ya. Jadi kata pengarang, as-sunnatu min haitsu mahiyatuha, sunnah dari segi sunnah itu sendiri, ai dzatuha, zat sunnah, tanqasimu ila thalathati aqsam, terbahagi kepada 3 bahagian. Sunnatun qauliyah, sunnah yang berbentuk perkataan, wa sunnatun fi'liyah, sunnah yang berbentuk perbuatan, wa sunnatun taqririyah, sunnah yang berbentuk ikrar, pengakuan ataupun penegasan daripada Nabi SAW, takrir daripada Nabi. Okay, pertama, as-sunnah qauliyah, wa hiya aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam allati qalaha fi munasabatin mukhtalifah, iaitu perkataan Nabi yang Nabi sebut ketika munasabat, peristiwa-peristiwa yang pelbagai, wa aghradin syatta, dan tujuan-tujuan yang pelbagai, wa hiya allati yutlaqu 'alaiha ismul hadis adatan, itulah yang biasa disebut nama al-hadis. Bila sebut hadis, merujuk pada apa? Percakapan yang Nabi tuturkan pada peristiwa yang pelbagai. Fa idza utliqa hadzal ismu, apabila disebut nama ini, tabadara ila al-fahmi, maka segera faham. Tabadara ila al-fahmi makna segera difahami, annal maqsuda bihi, bahawa yang dimaksudkan dengannya ialah as-sunnatul qauliyah, sunnah qauliyah. Bila sebut hadis tu, pada ghalib apa yang datang dalam segera datang fikiran kita ialah bentuk perkataan Nabi. Fahiyya bihadzal i'tibar, maka dengan i'tibar ini, muradifatun li lafzil hadis, maka sunnah qauliyah ini sama ertinya dengan lafaz hadis. Wa yakunul akhir, dan jadilah akhir. Mana akhir itu? Al hadis itu akhassu minas sunnah, lebih khusus maknanya daripada as-sunnah, bima'naha al-am, berdasarkan makna sunnah yang umum. Okey, jadi kalau kita ikutnya atas pandangan ini, sunnah itu umum, dalam sunnah itu ada hadis. Hadis itu khusus kerana dia merujuk kepada apa? Hadis ini merujuk pada aspek percakapan, sunnah bentuk qauli. Okey. Wa ma'a hadza, namun begitu, fa inna ba'dal ulama, sebahagian ulama, yaj'alu ma'na al-hadis, menjadikan makna hadis itu ma uthira 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan daripada Nabi. Makna aimanusiba, apa yang dinisbahkan ilaihi kepada Nabi, min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan, au takririn, atau ikrar Nabi. Wa bihadzal makna, maka dengan andaian ini. Okey, sekarang ni yang pertama tadi, kalau kita katakan alaqah dia umum khusus mutlak. Okey, dengan i'tibar bahawa hadis itu merujuk kepada perkataan dan perbuatan serta takrir. Wa bihadzal makna yakunu lafzul hadis muradifan li lafzis sunnah bima'naha al-am, maka lafaz hadis dengan sunnah itu muradif, alaqah dia taraduf. Jadi ada 2 pandangan lah. Pandangan pertama tadi, bahawa dia sunnah dengan hadis tu ada alaqahnya umum khusus mutlak dipanggil. Sunnah itu umum, hadis itu khusus. Okay. Dan kedua, bagi mereka yang memaknakan, mengistilahkan hadis itu merujuk pada ketiga-tiga bahagian daripada apa yang dinisbah pada Nabi itu, maka hadis dengan sunnah sama je lah. Wa bihadzal i'tibar, dari kerana i'tibar ini, samal Imamul Bukhari, Imam Bukhari menamakan kitabahu syahir, kitabnya yang masyhur, bis sahihi minal hadis, yang sahih daripada hadis. Dengan makna apa? Hadis ni sama dengan makna sunnah. Ma'a annahu ishtamala ala man nusiba ala Nabi, walhal dalam kitab sahihnya ada yang mengandungi apa yang dinisbahkan kepada Nabi, min aqwalin, daripada perkataan, wa af'alin, dan perbuatan, wa takriratin, dan juga takrir. Wa sunnatul qauliyatu kathiratun jiddan, sunnah qauliyah ni banyak sangat. Minha, antaranya, ni perkataan-perkataan yang dinisbah dan datang kepada Nabi. Al-amadu qawad, al-amdu qawad, qawad, bunuh dengan sengaja. Al-amdu qawad, dikenakan hukum qisas. Qawad itu qisas. La darara wa la dirar, ini dha Kalau cetakan yang tidak jelas tu, tanda baris, tanda perkataan tu, la darara wa la dirar,
tidak ada la darar wala dirar, tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain. Wa man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Antaranya hadis juga, siapa yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan kuasanya. Faman lam yastati' fa bilisani, jika tidak mampu maka dengan lidah. Faman lam yastati' fa biqalbihi, jika tak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi ini contoh pada perkataan Nabi, sunnah bentuk qauliyah. Wa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi innama takunu masdaran, dia menjadi sumber bagi tasyri' idza kana al-maqsudu biha, jika maksud daripada perkataan itu bayan al-ahkam atau tasyri'aha, ialah menerangkan hukum atau mensyariatkan hukum. Amma idza kanat fi umuri dunyawiyah, adapun pada umurin dunyawiyah, perkara-perkara duniawi, bahtah, semata-mata, la alaqata laha bitasyri', yang tidak ada hubungan dengan persyariatan, wala mabniyatan 'ala al-wahyi, dan tidak dibina di atas wahyu. Kalau perkataan yang berkaitan dunia, yang bukan berkaitan dengan persyariatan dan bukan berdasarkan wahyu, fala takunu dalilan, maka dia tidak dianggap sebagai dalil min adillatil ahkam, daripada dalil hukum. Wala masdaran, dan tidak dianggap sebagai sumber tustanbatu minhul ahkam, yang tustanbat diistimbatkan daripadanya hukum asy-syar'iyyah. Wala yalzamu ittiba'uhu, dan tidak wajib, tidak lazim kita ikut dia, kan itu perkara berkaitan dunia. Wa min dzalika, dan antara contoh itu maruya, apa yang diriwayatkan, annahu alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman fil madinati yu'abbiruna an-nakhl. Nabi melihat sekumpulan di sahabat Nabi di Madinah, yu'abbiruna an-nakhl, mentakbirkan. Yu'abbiru makna mereka mendebungakan pokok tamar. Fa asyara alaihim bitarkihi, Nabi pun kata tak payahlah kamu panjat pokok tamar, ambil bunga jantan, cantumkan bunga betina. Itu perbuatan yang payah, dia kata. Jadi Nabi bagi saranan, kata tak perlu, biarkan dia. Fa fasada fama, tiba-tiba tahun tersebut buah tak berapa jadi. Faqala lahum, Nabi pun bila begitu, Nabi kata abirru, maka hendaklah kamu lakukan pendebungaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang perkara dunia kamu. Jadi apabila berlaku, sahabat pun mengadu pada Rasulullah SAW. Ini bila berlaku ni, ini berlaku apabila Nabi SAW datang ke Madinah. Dan maklumlah bahawa Madinah ini tempat yang mana orang menanam pokok tamar. Lalu Nabi nampak sahabat memanjat pokok untuk mendebungakan pokok. Maka Nabi SAW terberi pendapat dia lah. Pendapat ni bukan wahyu, pendapat bagi dia. Kata kenapa susah-susah abirru, tinggalkan dia. Nabi kata tinggalkan dia. Takbir ni maksudnya mendebungakan. Maka bila sahabat buat begitu, tiba-tiba tahun itu tidak berlaku buah yang banyak. Kerana memanglah perlu kepada pendebungaan yang manual ini. Maka sahabat mengadu. Nabi pun kata abirru fa antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka debungakanlah kerana kamu lebih mengetahui tentang perkara dunia kamu. Okey, itu berkaitan dengan perkara yang bukan berkaitan dengan wahyu. Yang kedua, as-sunnah al-fi'liyah, sunnah bentuk perbuatan. Wahiyya ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dilakukan oleh Nabi, ka'adai salati, seperti Nabi menunaikan sembahyang, bihayatiha wa arkaniha, dengan hayahnya, kelakuan-kelakuannya serta rukun-rukunnya. Wa mithlu qada'ihi, dan seumpama Nabi menjatuhkan hukum, bisyahidin wahidin, dengan seorang saksi, wa yaminil mudda'i, seorang saksi ditambah dengan sumpah pendakwa, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Kalau ikutnya dua orang saksi, tapi di sini dalam peristiwa ini Nabi terima seorang saksi dengan ditambah sumpah. Wa af'alu sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi, minha ma yakunu masdaran litasydri', ada yang menjadi sumber pada persyariatan, wa minha ma la yakun, ada yang bukan sumber persyariatan. Wa hakal bayan, maka di sini penerangan yang berkaitan itu. Yang pertama, af'aluhu al-jibilliyah, perbuatan Nabi jibilliyah, yang berbentuk
jibiliyah makna perbuatan fitrah, perbuatan kemanusiaan Nabi. Ai allati tasduru minhu bihasabi tabi'atil basyariyah, yang lahir daripada Nabi mengikut tabiat kemanusiaan. Wa bi sifatihi insan, sebagai sifatnya seorang manusia, kal akli, seperti makan, wa syurbi, minum, wal masyi, berjalan, wal qu'ud, duduk, wa nahwi dzalika, dan seumpamanya. Fa hadhihi la tadkhulu fi bab at-tashri', ini tidak masuk pada bab pensyariatan, illa ala i'tibari ibahatiha, kecuali atas dasar keharusan sahaja, fi haqqil mukallafin, pada hak orang mukallaf. Jadi dari segi adakah ada di sana hukum-hukum kesunatan atau pengharaman, tidak. Dia sekadar mengatakan benda yang biasa dibuat oleh manusia. Fala tajibu mutaba'atur rasul, maka tidak wajib mengikut rasul fi tariqati mubasyaratihi laha, pada jalan bagaimana Nabi melakukan perkara tersebut. Wa in kana ba'dus sahabah, walaupun sebahagian sahabat yahrisuna, sebahagian sahabat ni sangat yahrisuna, bersungguh-sungguh, ala hadhil mutaba'ah, untuk ikut setiap gerak-geri Nabi tu. Ka Abdullah bin Umar, seperti mana Abdullah bin Umar. Wa hadhil mutaba'atu amrun hasan, kalau ikut pun pada perkara ini satu yang baik. Jadi perlu diingat di sini, perkara yang bersifat dipanggil af'al jibiliyah, dia tidak termasuk dalam persyariatan. Namun dia sekadar menyatakan keharusan kerana Nabi buat atas dasar baginda seorang manusia. Okey. Jadi sifat Nabi sebagai manusia. Namun kalau seorang itu melakukan perkara yang berkaitan dengan contohnya cara berjalan, cara Nabi berpakaian dan seumpamanya, dengan niat ikut Nabi dan cinta pada Nabi, itu diberi pahala kerana kasih dan cinta pada Nabi. Wa yulhaqu bihadzal naw'i, dan diilhaqkan, disertakan dengan jenis ini, fi adami i'tibarihi masdaran litashri', pada tidak mengiranya sebagai satu sumber pada syariat. Apa dia yang juga dimasukkan? Ma sadara anhu, apa yang lahir daripada Nabi, bimuqtada khibratihi, berdasarkan tentang pengalaman Nabi, khibratihil insaniyah, pengalaman Nabi seorang manusia tu, fil umuri dunyawiyah, pada perkara dunia. Itu tak termasuk. Mithlu, contoh, tanzimil juyush, mengatur tentera, wal qiyam bima yaqtadihi tadbirul halbi, dan melakukan apa yang dituntut oleh susun tadbir urus berperang, wa syu'uni tijarah, urusan perniagaan, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Fahadhil af'al, maka perbuatan ini la tu'tabaru tasyri'an lil ummah, tidak dianggap persyariatan bagi ummah. Li'anna mabnaha, kerana asasnya tajribatu la al-wahyu, asasnya ialah at-tajribah, ialah satu, kita kata, pengalaman. Lalu wahyu, bukan asalnya wahyu. Wa Rasulullah SAW, dan Nabi SAW, lam yulzim al-muslimin biha, Nabi pula tidak mewajibkan orang Islam untuk buat perkara ini. Walam ya'tabirha, dan Nabi tidak anggap dia min qabili tashri'il ahkam, dari aspek pensyariatan hukum. Walihadha, dari kerana ini, lamma arada nuzula bil muslimin fi makanin muayyan fi ghazwati Badr, apabila Nabi ingin untuk turun, nuzul ni maknanya ingin untuk membuat penempatan ataupun membuat, kita kata, membuat camp lah, untuk turun bersama orang Islam untuk membuat tempat untuk berperang tu. Nabi nak memilih tempat tu, fi makanin muayyan, pada tempat tertentu, fi ghazwatil Badr, pada peperangan Badar. Nabi satu hari masa dalam peperangan Badar, Nabi cadangkan untuk berhenti di sini, buat camp di sini. Tiba-tiba qala lahu ba'du sahabah, berkata sebahagian sahabat, ahadha manzilun anzalakallahu fi, adakah ini tempat yang Allah Ta'ala turunkan kamu padanya, ini wahyu ke? Am huwa ra'yu wal harbu wal makidah, ataupun ini pandangan, peperangan dan juga tipu daya? Adakah ini wahyu ataupun pandangan ijtihad kamu dalam peperangan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, bal huwa ra'yu wal harb wal makidah, bahkan ini pandangan dalam peperangan dan juga tipu daya. Faqalahu sahabi, maka sahabat pun beri cadangan, dia beri cadangan lain, laisa hadza bimanzilin, ini bukan tempat sesuai untuk kita turun, untuk kita berhenti. Wa asyara ala rasul, Nabi dia pun mengisyaratkan kepada Nabi, bi inzalil jaish fi makanin akhar ayyana lahu, kepada tempat lain yang ditentukan. Yang mana disuruh pergi depan lagi supaya telaga Badar itu menjadi milik orang Islam, sehingga orang kafir tidak dapat menguasai sumber air. Li asbabin, jadi diberi cadangan li asbabin, kerana sebab-sebab bayana halin Nabi, yang diterangkan kepada Nabi. Fa akhadha biqauli, lalu Nabi pun ambil pandangan dia.
Okey, itu contohlah. Makna perkara yang berkaitan dengan urusan dunia ini tidak dimasuk dalam tasyrik. Wa yulhaqu, dan disertakan bihadzal nau'i, dengan jenis ini juga, fi adami i'tibarihi masdaran litasyrik, iaitu pada tidak dikira sebagai sumber persyariatan, ithbat waqa'i da'wa allati yunzar fiha, itu mengisbatkan waqa'i da'wa, peristiwa pendakwaan yang diperhatikan, allati yunzaru fiha, yang diperhatikan padanya. Lianna dhalika, kenapa? Makna peristiwa-peristiwa penghakiman ataupun kes-kes ini, itu juga tak termasuk, yang memerlukan pemerhatian dan penelitian. Lianna dhalika amrun taqdiriyun lahu, kerana perkara itu perkara yang takdiri, andaian dan juga tanggapan hukuman yang Nabi tentukan. Walaysa tashri'an lil ummah, dia bukan persyariatan bagi umat. Amma hukmuhu ala fardi subuti waqa'i da'wa, adapun hukum atas sabitnya, menentukan sabitnya waqa'i da'wa, kes-kes pendakwaan, fahuwa tashri'un lil ummah, itu dianggap persyariatan bagi umat. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, dari kerana itu Nabi sebut, innama ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kamu, innakum takhtasimuna ilayya, kamu berbalah kepada aku, mengadu dan berbalah, bertelingkah pada aku, wala'alla ba'dakum, boleh jadi sebahagian kamu, ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd, boleh jadi dia itu, sebahagian kamu yang berbalah itu lebih pandai dengan hujahnya daripada sebahagiannya, daripada pihak lawan. Fa'aqdi lahu, lalu aku putuskan kes kemenangan kepadanya, binahwi ma asma', dengan seumpama apa yang aku dengar daripada hujah-hujah. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi, maka sesiapa yang aku putuskan baginya dengan sesuatu daripada hak saudaranya, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya aku memotong kepadanya satu potongan daripada api neraka. Wa makna alhan, makna alhana dalam hadis tadi, farubba wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi. Alhana di sini apa maksud? Ai aqwama biha, mampu lebih kuat dengan hujah daripada lawan, wa aqdara 'alaiha, dan lebih wa aqdara 'alaiha, dan lebih mampu untuk mendatangkan hujah. Jadi di sini Nabi SAW, peristiwa hukuman yang Nabi letak tu. Okey, di sini isbat waqa'i itu, pengisbatan waqa'i itu tidak dianggap sebagai apa, di persyariatan, dengan maksud proses jatuh hukum tu. Ada pun persyariatan hukum itu sendiri ataupun menjatuhkan hukum itu memang ada dalam syariat, tapi bagaimana pengisbatan melakukan, adakah hukuman Nabi buat itu adakah kita kena ikut betul-betul seperti itu ke? Tak, kerana ini bergantung kepada situasi dan kes yang diangkat dan dibawa. Tapi ada pun prinsip asas pendakwaan, penyaksian itu memang ada dalam syariat. Jadi contoh ini Nabi kata bahawa Nabi peringatkan bahawa Nabi menghukumkan atas dasar sifat Nabi seorang qadi, seorang hakim. Maka dia menghukumkan berdasarkan hujah yang dia dengar. Kan itu yang patut dibuat oleh seorang qadi. Walaupun Nabi ada mempunyai wahyu dan juga daripada Allah Ta'ala, dan dia boleh minta Allah Ta'ala berikan, tunjukkannya apa yang benar, apa yang tidak benar. Tapi atas dasar untuk mengajar umat bagaimana proses penghukuman dijalankan, maka Nabi, sebab itu Nabi pesan kata, siapa yang aku hukumkan dengan hak orang lain berdasarkan hujah, kerana dia pandai berhujah, maka jangan ambil. Kerana apa? Sesungguhnya aku memberi kepadanya satu keping secebis daripada api neraka. Okay. Ma thabata kaunuhu min khawasihi, dan seterusnya. Benda yang tidak masuk dalam sunnah ini ialah apa yang sabit dia itu daripada khawasihi, khususiah Nabi. Fahuwa lahu wahdah, yang mana bagi Nabi seorang saja. La tusyarikuhu al-ummatu fiha, yang tidak boleh menyertai umat padanya. Kakhtisasihi bil wisal fi saum, seperti khususnya Nabi boleh melakukan wisal pada puasa. Nabi boleh puasa sambung, hari ini sambung esok tanpa berbuka. Itu panggil wisal. Wisal ni menyambung puasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka di antaranya. Wa ziyadatu fi nikah ala arba', dan menambah pada nikah lebih pada 4 orang. Wa ghairi dzalika, dan selain pada itu. Fa hadhil umur khassatun bihi, ini perkara yang khas dengan Nabi. Wala yasihhu mutaba'atur rasul fiha, tidak sah kita ikut Nabi pada perbuatan ni. Fa fi nikah, maka dalam nikah pula, qama dalilu ala ikhtisaril ibahah, telah datang dalil bahawa terhadnya keharusan itu li haddi arba'i zaujat,
hadnya pada 4 orang isteri saja. Wa fil wisali fi shaum, adapun pada menyambung pada puasa, waradan nahyu anhu, datang larangan daripada Nabi fi haqqil ummah, pada hak umat ini. Yang seterusnya, ma'urifa anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam bayanun linassin mujmalin jaa fil Quran. Apa yang diketahui bahawa perbuatan Nabi itu ialah menerangkan bagi nas yang umum yang datang dalam Quran. Fabayanuhu, maka keterangan Nabi itu tasyri'un, dianggap pensyariatan bagi umat. Wa yathbutul hukmu fi haqqina, dan sabitlah hukum pada hak kita. Wa yakunu hukmul fi'li alladhi sadara minhu, maka jadilah perbuatan yang lahir daripada Nabi fi hadhil halah, pada ketika ini, ka hukmin nasi, sama seperti hukum nas, alladhi bayyanahu al-fi'lu, yang menerangkannya oleh perbuatan, min babil wujub, sama ada daripada kewajipan, wa nadbi ataupun kesunatan, wa ghairihima atau selainnya. Wa yakunul fi'lu bayana lil mujmal, dan jadilah perbuatan itu menerangkan bagi sesuatu yang umum, imma bi sarihil maqal, sama ada dengan keterangan yang jelas. Sarih maknanya jelas, maqal ni maknanya perkataan yang jelas. Au bi qara'inil ahwal, ataupun dengan qarinah ahwal, hal keadaan tu menjadi qarinah bukti. Faminal awal, contoh sarihil maqal, al-awwal ni kena pada apa? Al-awwal kena pada sarihil maqal, perkataan jelas yang Nabi kata ini keterangan bagi hadis, apa yang umum dalam Quran. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, beliau kata sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Wa qauluhu, dan seumpama firman Allah Taala, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku perbuatan haji kamu, ai manasikal haji, itu perbuatan haji. Fa adauhu as-salata, jadi kalau ikutnya sinilah, khudhu anni manasikakum, hadisnya situ okey. Fa adauhu as-salah, maka melaksanakan sembahyang, Nabi melaksanakan sembahyang itu bayanun lis-salah, dianggap sebagai perbuatan Nabi solat itu penerangan bagi as-salah allati amarana Allahu biha biqouli ta'ala wa aqimus salah, menerangkan bagi sembahyang yang Tuhan suruh dengan firman-Nya dalam Quran, wa aqimus salah. Jadi Quran ini datang dengan as-salah dengan cara mujmal, maka perbuatan Nabi itu bayanul lil mujmal, menerangkan bagi ayat yang umum yang datang dalam Quran. Wa ada'uhu manasikal hajj, dan melaksanakan Nabi kerja haji itu bayanul lil haji, itu penerangan bagi haji al-mafrudhi alaina, yang diwajibkan ke atas kita biqouli ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kerana Allah di atas manusia, wajib ke atas manusia kerana Allah Ta'ala mengerjakan haji Baitullah bagi orang yang mampu pergi kepadanya. Amma okay, itu yang pertama. Amma qara'inul ahwal, adapun qarinah keadaan, adallatu 'alal bayan, yang menunjukkan ke atas penerangan. Contoh, famithlu qat'ihi, seumpama Nabi memotong, au amrihi biqat'i yadis sari, atau Nabi suruh potong tangan pencuri minal qu', daripada pergelangan tangan. Nabi suruh pencuri itu dipotong tangannya daripada pergelangan. Fahadhil fi'lu, maka perbuatan ini bayanul lil murad, ini menerangkan bagi yang dimaksudkan daripada firman Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah potong kedua tangan. Jadi tangan pada bahasa Arab ni meliputi daripada hujung jari sampai ke bahu, itu tangan. Tapi macam mana, adakah kena potong sampai ke hujung bahu? Perbuatan Nabi itu menerangkan kepada maksud yang dimaksudkan dalam ayat Quran itu, iaitu apa dia? Dipotong tangan di pergelangan. Wahadha ala ra'i man i'tabara an-nas, ini bagi pandangan orang yang menganggap nas al-Quraniyah al-warida, nas Quran yang datang bi qata'il yadi, dengan memutuskan tangan, potong tangan itu, nassan mujmala, mereka anggap sebagai nas mujmalah, nas yang umum. Amma man i'tabara al-yad lafzan mutlaqan, adapun orang yang menganggap ia itu lafaz mutlaq, fa innahu i'tabara, maka mereka menganggap fi'lan Nabi SAW muqayyidan lahu, fi'l Nabi ni, perbuatan Nabi ni sebagai muqayyid bagi lafaz mutlaq tersebut. Wa huwa aidan min durubil bayan, bagi dia juga termasuk daripada aspek penerangan. Okey, ini isu dalam permasalahan istidlal dalam lafaz. Okey, dalam masalah istidlal, jadi mungkin kita tak dalam subjek ini tidak sebutlah, ataupun ada dalam dalam tajuk-tajuk yang selepas ini. Jadi dua cara melihat, adakah lafaz siyad aidiyahuma ini dia itu lafaz yang umum, dipanggil sebagai mujmal. Bila mujmal, penerangan itu dipanggil mubayyin. Jadi perbuatan Nabi itu mubayyin lil mujmal. Okey,
Sebahagian menganggap ini lafaz mutlak. Mutlak ni makna datang ya semata-mata ya. Ya. Jadi bila mutlak, dia datang sesuatu perbuatan yang mengkaitkan bagi lafaz yang mutlak itu. Jadi semua itu masuk daripada aspek penerangan belaka. Cuma dari aspek mana? Adakah dari segi bayanul al-mujmal ataupun taqyidil mutlak, ataupun mengkaitkan sesuatu yang mutlak. Ma fa'alahu rasul, yang seterusnya apa yang Nabi buat. Rasul buat ibtidaan, pada permulaan Nabi buat dulu. Nabi buat tanpa ada penerangan apa-apa tu. Wa urifat sifatuhu syar'iyyatu, dan diketahui sifat pensyariatannya, min wujubin daripada wajib, wa nadbin atau sunat, au ibahatin, fa innahu tashri'un lil ummah, itu dianggap pensyariatan kepada umat. Okey, ada benda yang perkara Nabi buat secara bukan menerangkan Quran, tapi Nabi buat awal. Nabi buat awal maksudnya benda itu Nabi yang buat. Nampak? Bukan kerana menerangkan sesuatu yang telah diturunkan, tapi dia asal daripada awal pensyariatan Nabi buat. Maka kalau diketahui perbuatan itu ada sifat pensyariatan, hukum wajib, sunat atau ibahah, maka dianggap dia itu tasyri'un lil ummah. Fayathbutu hukmu ma fa'alahu fi haqqil mukallafi, maka sabit hukum apa yang dibuat itu pada hak mukallaf. Liqauli ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Okey, jadi contoh kita kata apa kan? Kita kata contohnya pada masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikutlah kita kata contoh perbuatan Nabi yang Nabi merejam lah. Nabi merejam penzina yang muhsan. Nabi rejam penzina yang muhsan. Sebab dalam Quran hukumnya datang berkaitan dengan hukum dirotan rotan 100 kali rotan. Jadi perbuatan rejam Nabi, itu dianggap ibtidaan daripada Nabi SAW, dan dia hukum tu kena kepada umat. Seterusnya, ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa lam tu'raf sifatuhu syar'iyyah, perbuatan Nabi yang tidak diketahui sifat syariah. Nabi buat ini tapi tak tahu adakah perbuatan tu perbuatan sebagai pensyariatan ataupun tidak. Namun diketahui anna fil fi'li qasdul qurbah, pada perbuatan itu ada qasad, ada matlamat untuk mendekatkan diri pada Allah, bentuk-bentuk mendekatkan diri ibadat. Ka qiyamihi bi ba'dil ibadat, seperti Nabi melakukan sebahagian daripada ibadat duna muwadhabati 'alaiha, tanpa Nabi sentiasa buat. Fa innal fi'la yakunu mustahabban, maka perbuatan itu dikira sunat fi haqqil ummah, pada hak ummah. Jadi benda contoh kita kata Nabi bangun malam mengerjakan sembahyang pada apa? Pada malam bulan Ramadan. Jadi adakah di situ ada nas khusus disuruh sembahyang atau tidak? Tapi Nabi ataupun ada ayat Quran? Jawapannya tidak. Nabi buat sentiasa tak? Nabi tak buat. Nabi buat beberapa hari, Nabi tinggal. Nabi kata, aku bimbang Allah Ta'ala turunkan pensyariatan dan kewajipan ke atas kamu. Jadi hukumnya kekal menjadi hukum keharusan. Amma idza lam yu'raf, adapun jika tidak diketahui fil fi'li qasdul ibadah, tidak diketahui ada qasad qurbah, qasad untuk mendekatkan diri, bukan bentuk ibadat. Fa innal fi'la yakunu dala ala ibahati, maka perbuatan itu menjadikan dia sebagai dalil ke atas keharusan fi haqqil ummah, pada hak ummah. Kal muzara'ah, seperti muzara'ah Nabi melakukan atau membenarkan sahabat muzara'ah. Muzara'ah ni kita panggil sebagai pawah tanah, sewa tanah kepada orang untuk pertanian. Adalah lebih dalam hukum fiqh tu ada secara detailnya lah, tapi kita boleh katakan muzara'ah ni makna kita berkait dengan kita kata pawah tanah ataupun kita bagi sewakan tanah untuk pertanian. Wal bai', dan jual beli, wa nahwi dhalik, dan seumpama itu. Okey, itu berkait dengan perbuatan sunnah al-fi'liyah. Yang ketiga, as-sunnatu takririyah, sunnah bentuk takririyah, pengakuan Nabi. Wa hiya sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diam Nabi ala inkari qaulin, diam daripada mengingkarkan Nabi, diam Nabi daripada mengingkari sesuatu perkataan atau perbuatan sadara fi hadratihi, yang datang, yang berlaku pada depan Nabi. Makna berlaku perkataan, Nabi tak cakap apa, Nabi tak larang. Berlaku perbuatan depan Nabi, Nabi tak larang. Itu makna takrir. Nabi tak tegur pun. Au fi ghaibatihi wa alima bihi, ataupun
ketika ketiadaan Nabi tapi Nabi tahu. Berlaku bukan depan Nabi, ketika Nabi tak ada tapi Nabi tahu, sahabat beritahu, sampai berita pada Nabi. Fahadha sukut yadu ala jawazil fi'li wa ibahati. Maka diam Nabi itu menunjukkan keharusan perbuatan itu dan harus dia. Lianna Rasulullah SAW la yaskutu an batilin aw munkar. Kerana Nabi tak akan berdiam diri terhadap kebatilan dan kemungkaran. Wa min amthilati hadha an-naw'i min as-sunnah, antara contoh ini daripada sunnah, sukutuhu wa adami inkarihi, diam Nabi dan Nabi tidak larang la'bal ghilman, bermainnya budak-budak bil hirabi, dengan senjata fil masjid. Ghilman ni makna hamba-hamba. Jadi hamba-hamba Habsyah ni, ghilman, hamba-hamba Habsyah ni pada hari perayaan, mereka gembiranya mereka bermain alat, sebagai apa kita kata menunjukkan kegembiraan, bermainnya dengan tombok lah kita kata, dengan tombok di masjid, menunjukkan kegembiraan. Nabi larang, Nabi tak larang, Nabi diam ni. Wasukutuhu an ghina'i jariyataini, dan diam Nabi daripada nyanyian dua orang hamba perempuan, kanata tughanniyani bi ghina'i hamasi fi yaumi Eid, yang mereka berdua ini menyanyikan dengan nyanyian hamasi. Nyanyian yang hamasi makna membangkit semangat, nyanyian yang semangat pada hari raya. Nabi diam. Wa mithlu sukuti fi dalalati ala jawazil fi'li, contoh diam pada menunjukkan keharusan perbuatan, istibsyaru sallallahu alaihi wasallam bihi, dan gembiranya Nabi dengannya, wa izhari ridahu anhu, dan menzahirkan keredaan Nabi, aw istihsanuhu lahu, ataupun Nabi mengira elok itu, bal hadha ridha aw istihsan, bahkan redha dan membilang elok itu, azharu fid dalalati, lebih nyata, lebih zahir pada menunjukkan ala jawazil fi'li, daripada menunjukkan ke atas keharusan perbuatan, min mujarradi sukutihi, daripada semata-mata diam. Okey, sekarang ni diam tu memang menunjukkan perkara itu tidak dilarang lah. Paling kurang dia jadi hukum harus. Bahkan ada termasuk dalam diam juga benda yang Nabi istibsyar, Nabi gembira, atau Nabi menunjukkan redha, atau Nabi kata elok. Itu lagi kuat menunjukkan perkara itu harus. Wa yulahadhuhuna, dan diperhatikan, diperhatikan di sini, anna ibahatal fi'li, keharusan melakukan perbuatan, al mustafadata min sukuti Nabi, yang difaham daripada diam Nabi SAW, la ta'ni, tidak bermaksud annal fi'la la yakunu illa jaizan faqat, bahawa perbuatan itu tidaklah dia itu harus semata-mata. Okey, Nabi diam tu adakah mesti harus? Tak. Wa qad yakunul fi'lu wajiban, kadang-kadang perbuatan itu jadi wajib, bidalilin akhar, tapi kerana dalil yang lain. Wa ala hadha, maka di atas ini, fa mujarradu sukutin Nabi, semata-mata diamnya Nabi, la yufidu akthara min ibahatil fi'li, tidak memberi faedah kecuali lebih daripada semata-mata keharusan perbuatan. Jadi diam Nabi tu dia tak ada dia semata-mata tidak memfaedah lebih daripada keharusan fa'il. Makna boleh buat. Okey, boleh tu sama ada wajib ataupun sunat. Itu tengok dalil lain lah. Wa qad yastafidul fi'l. Wa qad yastafidu al-fi'lu sifata. Kadang-kadang mendapat oleh perbuatan itu sifat wajib ataupun sunat min dalilil akhar. Kadang-kadang perbuatan yang Nabi benar tu seharus buat tu mendapat sifat wajib ataupun sunat berdasarkan dalil lain. Itu berkaitan pembahagian ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lihat pula kepada pembahagian sunnah dari segi bagaimana sunnah tu datang kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.